Salam guys, Muaz Malik di sini dan di tangan aku sekarang ni, ini adalah OnePlus 9 5G. Okay, first of all, OnePlus 9 5G ni dia bukan smartphone siri OnePlus 9 yang terbaik lah. Sebab kalau korang nak go for yang terbaik, yang top of the line, the best of the best punya tu, korang should go for OnePlus 9 Pro. Tapi macam biasalah, kalau korang go for OnePlus 9 Pro, harga jualan dia tu memang sedikit mahal lah kan kalau nak dibandingkan dengan versi non-Pro ni. So berapa harga jualan smartphone ni? Jadi OnePlus 9 5G ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi dekat Malaysia ni. Korang dengar baik-baik harga dia bermula RM3,699 untuk model 12GB RAM dan 256GB storage. Mahal gila kan? So yes, harga jualan dia tu memang terasa lah mahal dia tu kan. In fact dia punya harga jualan dia tu dah memang saing-saing dah dengan kebanyakan smartphone flagship lain yang ada dekat pasaran sekarang ni, yang brand-brand lain tu. Jadi memang clear lah dekat sini yang sebenarnya untuk OnePlus 9 5G ni, diorang bukan target untuk jual sebuah smartphone yang berbaloi untuk dibeli ataupun atas nama kata lain tu flagship killer. Tapi sebenarnya diorang sekarang sedang mencuba untuk menjual sebuah smartphone flagship yang lebih murah, yang mana ini adalah merupakan alternatif kepada orang yang tidak mahu berbelanja lebih untuk go for OnePlus 9 Pro. Jadi aku dah menggunakan OnePlus 9 5G ni dah lebih daripada seminggu dah, dan kalau aku nak simpulkan secara mudah, OnePlus 9 5G ni dia adalah merupakan sebuah smartphone kelas pertengahan yang mempunyai spesifikasi seperti sebuah smartphone flagship. Korang mesti macam apa benda Muaz cakap ni? Kau tak tengok ke harga jualan dia berapa kan? Ini flagship kot. Apa hal pula boleh jadi mid range pula kan? Jadi the reason kenapa aku cakap macam ni, jawapan dia sebenarnya memang simple, memang mudah je. Design luaran yang diguna pakai pada OnePlus 9 5G, dia bukan OnePlus 9 Pro tapi OnePlus 9 5G ni, dia memang how to say dia macam uninspired lah. Ataupun kalau nak direct to the point tu, design dia ni memang boring. Lagi-lagi kalau korang go for warna hitam kan, yang kena pula untuk market Malaysia ni buat masa sekarang ni, memang hanya ada model warna hitam ni je yang korang boleh pilih. So macam korang nampak dekat tangan aku ni, dia memang nampak boring tau. Dia tak nampak lah dia punya keistimewaan dia tu. Dia hilang rasa macam rasa flagship yang terdapat pada siri OnePlus 9 Pro. Yes, kalau kita nak cerita berkenaan dengan premiumness dia tu, once bila korang sentuh, korang pegang dekat tangan tu, then korang boleh rasa lah dia punya mahal dia tu kan. Sebab contohnya pada bahagian belakang ni, dia punya finishing back panel dia ni kaca kan. Lepas tu dari segi dia punya placement button pun, button power, button volume. Lepas tu OnePlus 9 5G ni pun masih lagi sama macam kebanyakan OnePlus lain, ada lagi penggunaan untuk alert slider ni. So bila korang pegang je dekat tangan and korang handle and korang gunakan je smartphone ni, dia akan automatically rasa sebuah smartphone yang mahal lah. Tapi aku cerita sekarang ni adalah in terms of rekaan dia kan. Sebab rekaan dia daripada jauh, kalau kita tengok tu, dia memang nampak boring, nampak biasa je. Lagi-lagi untuk finishing back panel belakang dia ni kan, warna hitam ni kan, memang macam, yelah, korang boleh nampak macam kosong tau. Dia macam tak ada apa kan. In fact kalau korang nak tengok logo OnePlus dengan logo Hasselblad tu kan, memang susah gila. Dia sampai korang kena angle pada kedudukan yang tertentu baru korang boleh nampak logo tu. And kena pula memandangkan dia punya finishing belakang dia ni adalah finishing jenis glossy. Memang lagi lah kan, nampak smartphone ni berlengas gila dengan penuh dengan cap jari tangan tu kan. So aku pun tak faham kenapa OnePlus decide untuk go for warna hitam macam ni. Dah lah hitam, lepas tu dia pergi buat glossy. Sepatutnya kalau dia hitam, buatlah warna matte ke kan. Lepas tu logo tu janganlah buat hitam juga. Dah kalau back panel hitam, lepas tu logo pun korang letak hitam, nak tengok, nak pandang apa kan. Tu belum aku cerita lagi yang mana untuk rangka OnePlus 9 5G ni, rangka dia ni plastik. So kalau ambil kira dengan rangka plastik dia ni, lagilah rasa macam bukan sebuah smartphone yang mahal, bukan sebuah smartphone yang premium kan. Tapi itulah, kalau kita nak cerita dari segi perasaan murah tu, dia memang akan akhir sampai situ je. Sebab selebihnya, apa yang terdapat pada OnePlus 9 5G ni, bagi aku lah secara personally, memang the best of the best. Meaning OnePlus 9 5G ni, dia memang total proper punya flagship. Contohnya, skrin dia ni, aku memang bersyukur gila lah yang mana dia orang datangkan dengan skrin yang flat kan. Dia memang total flat. Memang benda ni sangat rare lah kan untuk kategori sebuah smartphone flagship. Sebab kita tahu yang mana
guna smartphone flagship sekarang, asal boleh je memang dia akan bagi smartphone yang mempunyai skrin yang curve kan. Dan kemudian yang kedua pula, in terms of dia punya keseluruhan bezel dia pun memang sangat nipis. Dan benda yang paling penting sekali adalah panel dia lah. So panel Full AMOLED bersaiz 6.5 inci yang digunakan pakai pada OnePlus 9 5G ni, dia memang cukup baik lah bagi pendapat aku. Yes, untuk harga jualannya macam ni, yes, kita memang boleh pertikaikan lah kenapa OnePlus 9 5G ni masih lagi didatangkan dengan resolusi Full HD Plus kan. Tapi walaupun dia hanya Full HD Plus je, aku memang personally aku memang suka lah. Warna yang dihasilkan memang cukup baik, and walaupun dia Full HD Plus, dia masih lagi, skrin dia still lagi nampak sharp. Kemudian dia punya brightness level pun memang tinggi, iaitu sehingga 1100 nits. Touch response dia pun memang sangat tinggi juga. So skrin dia ni memang super sensitif lah. Memang sangat sesuai lah kalau korang nak gunakan untuk waktu korang gaming tu kan. Dan last sekali, of course lah, skrin dia ni menyokong refresh rate sehingga 120Hz. So in terms of skrin, dia memang cukup memuaskan. Aku memang tak ada benda nak complain. Dan kena pula skrin dia ni mampu untuk memaparkan konten HDR10 Plus tu, dan skrin dia ni mempunyai color accuracy yang sangat tinggi. So dia ada option untuk korang go for color game mode sRGB dan DCI-P3, yang mana kedua-dua color game mode dia ni memang 100% nilai dia tu. So benda ni memang membuatkan aku rasa enjoy gila lah bila menggunakan smartphone ni sebagai daily driver aku. And by this time juga aku rasa korang memang kenal aku lah, yang mana aku dekat smartphone aku ni, aku memang kurang main game, tapi kebanyakan masa memang aku akan habiskan untuk entertainment. So macam YouTube dengan TikTok tu memang makanan aku lah. Memang hari-hari aku akan layan lah. Memang berjam-jam aku layan. So selain daripada skrin yang cantik, aku juga akan menghargai kalau sebuah smartphone tu dia mempunyai setup speaker yang baik. Dan OnePlus 9 5G ni, dia mempunyai setup stereo speaker yang sangat bagus. So untuk sebuah smartphone yang non-gaming, OnePlus 9 5G ni dia memang mempunyai setup stereo speaker yang baik lah. So pada volume yang tertinggi pun dia tak ada terlampau distorted sangat, and dari segi dia punya bass, dari segi dia punya clarity pun memang sangat bagus. Yes, kalau korang letak pada volume yang tinggi tu, memang pada bahagian belakang ni dia akan rasa macam sedikit vibration tu lah. Tapi dia punya vibration dia ni tak adalah terlampau kuat sangat sampai boleh mampu untuk membuatkan aku rasa annoyed. Cuma kalau nak cari benda yang telah berjaya membuatkan aku rasa annoyed adalah dari segi dia punya placement untuk in-display fingerprint scanner dia. Yang mana pada pendapat aku, dia punya placement fingerprint scanner dia ni memang terlampau bawah sangat. Dan aku still berpendapat yang mana dia orang sepatutnya letakkan pada bahagian atas sikit lah, yang mana dia akan rasa lebih natural lah untuk jari kita tu capai. And then kalau kita nak sembang pula dari segi daily performance untuk OnePlus 9 5G ni, yang ini aku rasa benda yang memang tak patut nak dibincangkan pula. In fact, aku rasa perkara ni tak perlu dipersoalkan pun. Sebab memang OnePlus 9 5G ni dia memang berdesup laju. So sama macam OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 5G ni juga turut didatangkan dengan penggunaan chipset Snapdragon 888, kapasiti RAM 12GB DDR5, kemudian dia juga menggunakan storage UFS 3.1 256GB. So bila korang campur ke semua ni, dia memang the best of the best lah kan. Apa lagi kita nak cakap kan. So dengan spesifikasi yang macam ni, kalau lah korang korang ada masalah, dan memang pelik lah. Sebab buat masa sekarang ni, kalau korang campak lah apa pun dekat smartphone ni, dia memang boleh run benda tu dengan jayanya. So benda ni memang tak perlu dipersoalkan. Tapi ada juga yang bertanya, smartphone ni panas tak kalau korang nak guna untuk gaming? And perkara ni pun aku rasa buat masa sekarang ni dah tak perlu nak dipersoalkan dah. Sebab kita tahu yang mana-mana smartphone pun yang menggunakan Snapdragon 888 ni memang tetap akan ada masalah kepanasan tu. So masalah ni pun tak lari lah dekat OnePlus 9 5G ni, yang mana korang bila pakai waktu gaming tu korang akan rasa panas sikit pada bahagian belakang ni. Tapi sama juga macam kebanyakan smartphone flagship yang lain, panas dia tu tetap takkan menjejaskan performance. Cuma kalau korang nak persoalkan adalah dari segi dia punya performance bateri dia lah. Sebab untuk sebuah smartphone flagship OnePlus 9 5G ni, dia didatangkan dengan kapasiti bateri yang memang kita boleh consider agak kecil jugalah, iaitu 4500 mAh. So sepanjang penggunaan aku, lepas aku gunakan screen 120Hz, lepas tu auto brightness tu semua, aku hanya mampu untuk mendapatkan screen on time untuk sehari penggunaan tu dalam 5 jam hingga 7 jam. So mostly average dia akan jatuh kepada 5 jam lebih lah. So nilai 5 jam lebih ni memang bukan satu nilai yang impresif lah. Tapi walau macam mana pun, benda ni pun macam satu benda yang non big deal juga. Sebab walaupun aku dapat screen on time dalam 5 jam lebih, aku still mampu untuk menggunakan smartphone ni sepanjang hari. Dan kalau bateri dia habis pun lepas korang gunakan
adapter pengejasan warp charge 65T yang dibekalkan dalam kotak tu, daripada 10 hingga 100%, bila korang charge tu, dia hanya akan ambil masa dalam 30 minit je untuk full charge. Dan selain itu, disebabkan OnePlus 9 5G ni adalah smartphone flagship, of course lah, selain daripada korang cucuk kabel, korang juga boleh charge smartphone ni secara wireless. So dia penyokong wireless system sehingga 15 watt, dan smartphone ni juga mempunyai kebolehan untuk reverse wireless charging. Okay, so berbalik kepada performance, daily performance yang macam aku cerita tadi tu kan, Snapdragon 88, RAM dia tu semua. So selain daripada spesifikasi dalaman, aku juga berpendapat yang mana antara penyebab lain yang menyebabkan OnePlus 9 5G ni berdesup laju adalah dari segi OS yang digunakan. So dia menggunakan versi Android 11 dengan antara muka Oxygen OS. Dan aku sangat yakin yang mana Oxygen OS yang digunakan pada OnePlus 9 5G ni turut membantu dalam memberikan pengoptimasian lah. Yang mana pengoptimasian ni memang sangat penting dalam membolehkan OnePlus 9 5G ni bergerak secara lancar dan seoptimal yang boleh. So kalau kita nak cerita dari segi fluidity Oxygen OS tu, benda ni memang tak perlu dipertikaikan lah. So apa benda saja korang buat throughout dalam UI dia tu memang akan rasa very snappy. Even korang juga boleh membuat customasi sikit kan, in terms of macam theme yang korang boleh gunakan, jenis warna yang korang nak gunakan, and banyak lagi lah feature-feature yang ada dekat dalam Oxygen OS ni. Tapi walau macam mana best pun Oxygen OS dekat OnePlus 9 5G ni, satu benda yang kita perlu terima hakikat adalah Oxygen OS ni, in terms of kalau kita nak cerita dari segi rekaan UI dia tu, dia memang macam dah menyimpan sikit lah dari vanilla UI yang kita kenal dulu. So let's say kalau korang ni memang hardcore OnePlus fan kan, korang guna OnePlus One, OnePlus 2, korang guna daripada Cyanogen mode lagi kan, so korang tahulah yang mana OnePlus ni dia terkenal disebabkan UI dia tu adalah UI yang nampak seperti vanilla Android punya UI, tapi dalam masa yang sama dia mempunyai customasi yang agak menarik lah. Tapi pada masa sekarang ni, untuk Oxygen OS yang paling latest sekarang ni, bila korang gunakan Oxygen OS ni, korang memang akan rasalah kelainan dia tu. Yang mana Oxygen OS sekarang ni, dia aku boleh kata dia adalah hybrid di antara vanilla Android dengan One UI Samsung. So approach OnePlus adalah untuk memberikan UI yang lebih mesra untuk one-handed usage. So aku tak tahu korang macam mana. Macam aku sendiri, aku personally, aku memang sukalah Oxygen OS sekarang yang ada dekat kebanyakan device OnePlus kan. Tapi aku faham juga dekat sini yang mana terdapatnya dekat luar sana tu fan-fan hardcore OnePlus yang mungkin akan rasa kecewa dan mungkin ingin OnePlus kembali kepada jalan yang asal kan. Dan dekat sini aku perlu bagi tahu pada korang yang macam ni, aku perlu bagi tahu yang mana harapan korang tu memang akan terkubur lah. Sebab aku tak rasa yang mana pada masa akan datang OnePlus akan cuba untuk patah balik ke vanilla UI. Even vanilla UI sekarang ni pun, kalau korang tengok Google I.O. itu, Google memperkenalkan Android 12 kan. So korang tengok dia pakai Material U punya design, memang dah totally lain lah daripada vanilla UI yang kita kenal. So kesimpulannya, Oxygen OS ni dia akan tetap macam sama macam Oxygen OS yang ada sekarang, dan pada masa akan datang aku memang takkan terkejut lah kalau Oxygen OS ni dia bertukar, ataupun mungkin in 2-3 years korang memang langsung dah tak kenal dah Oxygen OS tu. Silap-silap Oxygen OS tu dah bentuk design UI theme dia tu semua dah sama macam Color OS. So benda ni kita kena terima kenyataan, dan benda ni memang for sure akan berlaku. So habis membebel berkenaan dengan Oxygen OS. Sorry guys. Kemudian akhir sekali kita sampai ke bahagian kamera dia, yang mana untuk kamera ni kalau kita nak ceritalah sejarah OnePlus ni, daripada dulu lagi, daripada OnePlus One dulu, diorang memang tak boleh lari daripada masalah kamera yang lemah. So setiap kali OnePlus keluarkan smartphone flagship, diorang memang takkan ada masalah dari segi spesifikasi, screen, performance, UI dia, memang semua akan perfect lah. Tapi akhirnya bila jatuh kepada tangan reviewer terkenal kan, diorang tetap akan komplain yang mana OnePlus ni tetap tak boleh lari daripada masalah performance kamera yang agak lemah. Tapi bagi aku, untuk tahun ni OnePlus 9 memang berjaya lah. So dia bukan berjaya secara total. So walaupun dia bagus, dia tetap ada kelemahan. Tapi walau macam mana pun, aku tetap suka approach yang OnePlus gunakan. So untuk tahun ni OnePlus telah membuat keputusan untuk berkolaborasi dengan syarikat kamera terkemuka Hasselblad. So basically apa yang Hasselblad bantu adalah bukan dari segi hardware, tapi ada
adalah mostly lebih kepada software, iaitu memberikan color calibration yang lebih baik pada gambar-gambar yang dihasilkan pada smartphone OnePlus. Okay, so OnePlus 9 5G ni dia didatangkan dengan setup total 4 kamera. Dia ada satu kamera selfie 16 megapiksel pada punch hole dekat bahagian depan tu. Ada kemudian pada bahagian belakang ni terdapatnya kamera utama 48 megapiksel f1.8. So dia punya kamera utama dia ni, dia punya kamera ni dia adalah merupakan kamera yang sama digunakan pada siri OnePlus 8 Pro. Ada kemudian untuk kamera ultrawide, kamera ultrawide dia ni sama dengan OnePlus 9 Pro. Dan last sekali adalah ni satu kamera black and white yang aku tak tahu apa function dia. Bagi aku memang agak useless. So aku pun tak tahulah kenapa dia orang letakkan sensor kamera ni. Bagi aku kalau dia tak ada pun tak apa, biar ada dua lens pun dah cukup dah. So kalau korang tengok gambar-gambar yang aku ambil ni, mostly kebanyakan orang akan kata yang mana gambar-gambar ni mempunyai color yang lebih ke arah muted. Tapi bagi aku sebenarnya bukan. Dia bukan ke arah muted, tapi sebenarnya adalah lebih kepada ke arah true to life. So mostly gambar yang aku ambil tu, kalau korang nampak warna dia macam tu, macam tu lah warna dia pada waktu aku rakam gambar tu. So approach OnePlus untuk kamera dia ni adalah lebih kurang sama macam approach Apple untuk kamera iPhone dia. So gambar tu akan nampak lebih natural. Tapi apa yang aku perasan, walaupun dia natural, antara kelemahan yang aku rasa dia macam agak konsisten adalah dari segi shadowing yang agak kuat lah. Lagi-lagi kalau korang menggunakan kamera ultrawide dia kan. Tapi yang bagusnya kamera ultrawide dia ni, walaupun korang ambil gambar macam mana pun, dia takkan ada masalah bending pada bahagian hujung gambar tu. And then gambar malam untuk nightscape untuk kedua-dua smartphone ni pun memang sangat bagus. Benda ni memang aku takkan pertikaikan. So overall macam korang boleh nampak, dari segi penghasilan gambar dia tu memang sangat memuaskan. Aku memang tak ada masalah langsung, baik dari segi dia punya kamera utama, kamera ultrawide ataupun dia punya kamera selfie. Cuma satu benda yang aku rasa macam aku nak pertikaikan adalah dari segi ketiadaan OIS pada kamera utama dia ni. So ketiadaan OIS dia ni memang sebenarnya tak terasa in terms of kalau korang nak gunakan untuk penggambaran. Sebab most of the time shutter speed dia tu memang agak laju lah. So memang dia tak perlu pun untuk ada OIS tu. Gambar pun memang nampak sharp je kan. So tak ada masalah. So masalah dia sebenarnya datang apabila korang nak gunakan OnePlus 9 5G ni untuk merakam video. Tapi still sama juga, bila kita tengok pada footage dia ni pun sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab video tu tetap nampak stabil sebab dia orang menggunakan teknologi EIS. Tapi masalah sebenarnya bila dia tak ada OIS and dia menggunakan EIS, video tu dia akan mempunyai cropping factor yang sedikit tinggi berbanding smartphone lain. Sebab apabila dia bergantung sepenuhnya pada EIS, dia memang perlu crop sikit lah. Sebab bila dia crop, dia akan membuat penstabilan secara elektronik lah. So itulah satu kelemahan dia. And let's say lah kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone flagship yang sesuai untuk korang gunakan untuk buat vlogging, ambil video tu semua, terus terang aku cakap kat sini, elakkan untuk go for OnePlus 9 5G. Sebab penghasilan video pada OnePlus 9 5G ni memang agak tidak memuaskan. Sebab kalau macam korang boleh nampak, satu, dia ada masalah crop factor macam aku cakap tadi tu. Dan kemudian dia juga mempunyai masalah exposure hunting yang agak ketara dan hasil video tu pun nampak kurang sharp, kurang baik lah untuk digunakan untuk tujuan video. So kat sini kita boleh nampak yang mana OnePlus sekarang walaupun dia bagus pada bahagian penggambaran, tapi dia masih lagi ada masalah yang agak ketara lah pada bahagian video. Dan last sekali sebelum kita berpisah, aku nak komen sikit berkenaan dengan haptic vibration yang digunakan pada OnePlus 9 5G ni. So secara keseluruhan dia punya haptic vibration dia tu memang terasa premium. Cuma bagi pendapat aku, lepas aku dah gunakan banyak smartphone flagship, aku merasakan yang mana dia punya vibration dia tu memang rasa sedikit soft. So macam mana nak explain benda ni aku pun tak tahu. Benda ni untuk dia punya haptic vibration dia ni korang kena rasa sendiri, dan baru korang akan tahu apa yang aku cakap ni. Jadi kesimpulannya, adakah patut korang go for OnePlus 9 5G ni? Jawapan dia memang mudah. Kalau duit bukan satu masalah bagi korang, dan kalau korang menghargai apa yang OnePlus buat dekat OnePlus 9 5G ni, contohnya macam sebuah smartphone flagship tapi masih lagi menggunakan skrin yang flat, speaker yang bagus, skrin yang cantik, kamera yang bagus. So kalau korang menghargai semua benda ni, then memang aku sangat recommend untuk korang go for OnePlus 9 5G ni. Cuma kalau korang beli OnePlus 9 5G ni, aku memang sangat menyarankan untuk korang beli skin lah. Korang pergilah beli skin di brand tu kan, bagi nampak elok sikit dekat bahagian belakang ni, tak adalah gelap macam ni kan. And aku juga berpendapat yang mana kalau korang go for OnePlus 9 5G ni pun, korang takkan rasa macam terlampau jauh sangat perbezaan dia tu kalau nak dibandingkan dengan OnePlus 9 Pro. Yes, OnePlus 9 Pro tu memang dia akan lebih bagus lah sebab yalah harga dia pun lagi mahal kan. Tapi kalau korang nak cerita in terms of performance, kedua-dua smartphone ni dia berkongsi performance yang sama. Even apa yang aku perasan pun, dia punya hasil
hasil penggambaran ni pun lebih kurang sama juga. So, aku tak tahulah apa dia signifikan untuk korang go for OnePlus 9 Pro. Bagi aku, bebek korang save duit korang tu and just terus go for OnePlus 9 5G ni. Aku boleh guarantee korang mesti sure akan puas hati punya. Jadi sampai di sini saja video kita untuk hari ini, untuk review OnePlus 9 5G. Aku akan letak link pembelian untuk OnePlus 9 5G ni dekat dalam description box di bawah. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.